wabarakatuh. Saya Ummu Syuhada binti Nur Azlan, pemegang kad matrik yang bernombor 23 DLS 18 F2097. Saya juga merupakan seorang pelajar yang telah mengambil jurusan dalam Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan tentang laporan akhir industri saya yang telah saya jalani sepanjang 6 bulan pada sesi September 2021 dan juga 2022 di syarikat Demand Option SDN Berhad bermula daripada 27 September 2021 hingga 11 Februari 2022. Okey, kita teruskan dengan isi kandungan. Pada video ini saya akan membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, latar belakang syarikat. Yang kedua adalah laporan teknikal. Yang ketiga adalah kesimpulan. Dan juga yang keempat adalah komen dan cadangan. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama. Okey, slide yang pertama adalah latar belakang syarikat, iaitu tahun. Okay, yang pertama pada tahun 1997, iaitu tahun yang di mana Demand Option SDN Berhad yang telah ditubuhkan. Yang kedua adalah pada 2003. 2003 adalah merupakan tahun yang di mana syarikat Jixing Corporation SDN Berhad ditubuhkan di Kuala Lumpur. Yang tadi Demand Option di Ulu Tiram Johor Bahru, tapi di Jixing adalah di Kuala Lumpur. Okey. Pada tahun 2008, DOSB merupakan sebuah syarikat yang telah mendapat anugerah syarikat yang berkualiti dari segi kos dan juga penghantaran. Pada tahun 2009, DOSB telah mendapat anugerah sebagai anugerah cemerlang yang merupakan daripada Fujitsu SDN Berhad. Dan yang terakhir, 2016. 2016 adalah tahun yang di mana DOSB dan juga Jixing mempunyai yang dikatakan yang telah membuat sebagai satu collaboration bersama. Okey, tadi tahun sudah dan yang kedua adalah visi dan misi pula. Untuk visi dan misi syarikat Demand Option, saya bahagikan kepada 4 poin. Iaitu yang pertama, berkembang bersama. Yang kedua, perkhidmatan yang berkualiti. Yang ketiga, membuka peluang kerjaya. Dan juga yang keempat adalah meningkatkan nilai kelestarian. Okey, kita balik kepada isi yang pertama, iaitu berkembang bersama. Berkembang bersama di sini boleh saya katakan mereka mengutamakan sikap saling tolong-menolong, saling bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu perkara ataupun melakukan sesuatu kerja di syarikat itu. Jadinya, bila mereka mengutamakan sikap saling menolong dan juga bertanggungjawab dengan sesuatu perkara tersebut, jadi mereka boleh berkembang bersama-sama bersama staf dan juga bos-bos yang lain bersama-sama untuk mencapai kejayaan. Okey. Yang kedua adalah isi perkhidmatan yang berkualiti. Syarikat Demand Option mengutamakan barang-barang yang berkualiti. Maksudnya apabila mereka melakukan sesuatu proses untuk barang tersebut, mereka akan melakukan dengan bertanggungjawab. Maksudnya dengan menghasilkan barang-barang yang berkualiti untuk pembeli. Okey, isi yang ketiga adalah membuka peluang kerjaya. Jadinya semakin besar, semakin banyak proses yang dilakukan dalam syarikat tersebut, maka semakin banyak dan semakin luas juga peluang kerjaya yang akan dapat diberikan kepada orang ramai. Okey, yang keempat adalah meningkatkan nilai kelestarian. Di sini saya boleh mengatakan mereka mengutamakan perhubungan antara pembeli dan juga penjual. Maka apabila mereka menjaga sesuatu hubungan antara pembeli dan juga pembekal, maka mereka juga akan mendapat menjaga mereka punya ekonomi antara satu sama lain. Dan juga apabila dikatakan nilai kelestarian ini adalah mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, kita teruskan latar belakang syarikat dengan lokasi. Lokasi Demand Option ini adalah terletak di Ulu Tiram, Johor Bahru.
Kilang ini juga boleh dikatakan mempunyai ruang kira-kira 4,910 meter persegi. Seterusnya, kita pergi kepada isi yang keempat dalam latar belakang syarikat, iaitu proses yang dijalankan di syarikat ini. Syarikat ini menjalankan pelbagai proses, antaranya kat sini saya bagi 3. Antaranya yang pertama adalah fabrikasi logam, yang kedua adalah pemasangan dan juga yang ketiga adalah pengecapan logam. Okey, kita berbalik kepada isi yang pertama iaitu proses fabrikasi logam. Proses ini memerlukan tenaga pekerja yang mempunyai kemahiran dan juga proses ini memerlukan mesin. Sekiranya tiada mesin, proses ini tidak dapat dijalankan. Okey, isi yang kedua adalah proses pemasangan. Proses pemasangan ini tidak menggunakan mesin, tetapi mereka menggunakan alatan-alatan untuk mencantumkan antara satu barang dengan barang yang lain. Okey, untuk proses yang ketiga iaitu pengecapan logam. Pengecapan logam ini juga sama dengan proses yang pertama tadi iaitu fabrikasi logam yang di mana menggunakan tenaga pekerja yang mempunyai kemahiran dan juga menggunakan mesin. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide laporan teknikal yang anda boleh tengok di sebelah sini. Okey, laporan teknikal ini merupakan satu perkara ataupun juga aktiviti yang saya telah jalankan. Tapi saya tidak menyatakan kesemula, saya menyatakan antara-antara je lah yang saya telah lakukan di syarikat ini iaitu di Mount Ocean selama 6 bulan. Okey, untuk laporan teknikal saya yang pertama adalah pengiraan stok. Tujuan pengiraan stok ini dibuat adalah untuk membuat simakan terhadap kuantiti barang ataupun kualiti sesuatu barang tersebut. Proses ini telah mengambil masa sehingga sehari maupun 2 hari untuk menyiapkan kesemua barang-barang yang terdapat di dalam gudang tersebut. Seterusnya adalah laporan teknikal saya yang kedua iaitu pemfailan. Pemfailan ini adalah merupakan dokumen yang telah siap dikemas kini akan disatukan di dalam fail. Okey, kita akan buat pemfailan tetapi dengan mengikut jenis-jenis pembekal iaitu nama pembekal lah. Sebagai contoh kita ada nama pembekal DP Powder, kita ada Frontier, kita ada Great Pierce dan juga banyak lagi. Jadinya kebanyakan pemfailan yang saya lakukan sepanjang 6 bulan adalah dokumen pesanan pembelian yang kita bahasa Inggeris kita boleh panggil purchase order. Jadinya pesanan pembelian yang telah saya siap kemas kini akan saya simpan di dalam fail mengikut nama-nama pembekal. Okey, nama pembekal ada pada dokumen, jadinya kita akan mengikut sajalah. Okey, contoh dokumen itu dokumen DB Powder. Jadinya saya carilah fail nama DB Powder. Jadinya saya masukkan dokumen DB Powder itu di dalam fail DB Powder juga. Tak boleh kalau dokumen itu DB Powder tapi masuk fail Frontier, tak boleh. Kita mestilah masuk dalam dokumen yang sama dan fail yang sama mengikut nama-nama pembekal tersebut. Okey, kita pergi kepada laporan teknikal saya yang terakhir iaitu dokumentasi. Dokumentasi ini boleh saya katakan sering saya lakukan pada setiap hari sepanjang 6 bulan saya di Demand Option. Okey, dokumen yang pertama adalah invoice. Dokumen yang kedua adalah pesanan penghantaran yang boleh dikatakan sebagai delivery order. Yang ketiga adalah dokumen nota terima barang yang kita boleh panggil sebagai good receive note. Dan juga yang terakhir adalah dokumen pesanan pembelian yang mana kita boleh panggil sebagai purchase order. Okey, selepas kita dah tahu keempat-empat nama dokumen ni, sekarang saya nak kongsikan cara saya membuat proses dokumentasi. Okey, yang pertama saya akan menerima dokumen invoice. Yang kedua saya akan menerima dokumen pesanan penghantaran iaitu yang kita boleh panggil sebagai delivery order. Okey, selepas kedua-dua dokumen ni yang saya telah terima, saya akan membuat dokumen yang ketiga. Okey, dokumen yang ketiga adalah yang kita boleh sebut adalah
dokumen terima penerimaan barang. Dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil good receive note lah. Okey. Selepas ketiga-tiga dokumen yang saya dapat ni, saya dah dapat 2 dan saya dah buat yang ketiga. Saya mestilah mencari dokumen yang keempat. Okey, dokumen yang keempat adalah pesanan pembelian. Kat mana kita nak cari pesanan pembelian ni? Okey, pesanan pembelian ni kita boleh panggil sebagai purchase order. Purchase order ni kita boleh cari di dalam file. Yang tadi kita dah buat pemfailan kan? Jadinya, dokumen yang keempat ni kita cari dekat pemfailan tadi mengikut nama-nama pembekal lah. Okey, contohlah dokumen ni saya tengah buat dokumen DP powder. Jadinya, saya akan terima invoice DP powder, saya akan terima pesanan penghantaran DP powder, saya akan kemas kini nota terima barang DP powder dan juga saya akan mencari dokumen pesanan pembelian untuk DP powder. Okey, bila dah lengkap, bila saya dah lengkap empat dokumen ni, okey, cukup je 4, saya akan buat listing. Okey, listing itu saya akan tulis apa nombor invoice dia, apa nombor pesanan penghantaran dia, apa nombor jiran dia. Okey, keempat-empat ni semua ada nombor. Okey, dekat dokumen ni ada nombor. Jadinya saya akan listkan dalam listing. Saya akan senaraikan lah. Okey, supplier apa tu semua. Jadinya bila dah lengkap semua, itulah kita boleh panggil lengkap. Bila ada keempat-empat dokumen ni, barulah kita boleh panggil dokumen yang lengkap untuk kita hantar kepada akaun. Okey, itu sahaja proses dokumentasi. Okey, sekarang kita pergi kepada slide kesimpulan. Okey, slide kesimpulan. Okey, kat sini saya bagi kepada 3 kesimpulan saya. Yang pertama adalah diri, yang kedua adalah pengetahuan dan juga yang ketiga perhubungan. Okey, yang pertama dapat membina keyakinan diri saya. Yang kedua adalah pengetahuan, dapat meluaskan lagi ilmu pengetahuan saya. Okey, yang ketiga adalah perhubungan. Saya boleh simpulkan adalah dapat mengeratkan perhubungan yang baik dengan kaki tangan yang lain. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya adalah komen dan cadangan. Okey, kat situ ada. Okey, kat sini saya telah pecahkan kepada 3. Okey, yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah perhubungan dan juga yang ketiga adalah pemfailan. Okey, kat sini saya dah campur sekali lah komen dan cadangan dia. Okey, untuk yang peluang, okey, kat sini saya sudah tulis, pelajar seharusnya mengambil peluang sehabis baik semasa menjalani latihan industri. Yang kedua adalah perhubungan, menjalankan perhubungan yang baik dan berganding bahu dalam melakukan sesuatu perkara di dalam latihan industri. Yang ketiga adalah pemfailan. Okey, ini cadangan saya lah untuk pemfailan. Okey, menyediakan fail-fail yang baru agar dapat memudahkan proses penyimpanan dokumen iaitu pesanan pembelian tadi yang kita boleh panggil purchase order yang tertangguh. Okey, selepas tamat sahaja komen dan cadangan tadi, maka habislah pembentangan saya pada kali ini. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Politeknik, pihak latihan industri saya dan juga ahli keluarga saya. Okey, kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf sekiranya sepanjang pembentangan saya ini mempunyai salah tutur kata maupun saya ada teguran kata. Dan juga pada pihak latihan industri saya ingin memohon maaf sekiranya saya ada tersalah dalam membuatkan satu perkara. Okey. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana memberi ilmu yang tidak terhingga ini kepada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.